sampai ke separuh telinga. Maksudnya selalunya peluh ni dia mengalir dari atas ke bawah. Siapa pernah peluh dia naik dari bawah naik atas? Peluh kita memang mengalir dari atas ke bawah. Cuma ni nak digambarkan peluh yang amat dahsyat tu sampai tahap peluh yang mengalir dari atas ke bawah tu akhirnya dari bawah tu naik tinggi dia punya level tu sampai ke paras telinga. Maksudnya masa kat dunia ni tak pernah ada lah orang yang peluh macam tu sekali. Maksudnya sangat ketakutan, sangat kesusahan, kepanasan dan sebagainya. Segala-galanya lah keadaan yang tak menyenangkan kat sana. Baik, jadi di tengah-tengah kegerunan ini orang mukmin merasai keadilan Tuhannya. Allah memberi balasan kepadanya disebabkan perbuatannya semasa di dunia, iaitu dia telah berusaha meringankan kesusahan orang yang beriman. Maka pada hari ini, hari kiamat, Allah SWT mengurangi kesusahan dan kedukaan daripadanya dengan berlipat kali ganda. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin daripada kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahannya pada hari kiamat. Ini memang sangat-sangat sesuai dengan suasana keadaan kita sekarang, yang ramai orang ada dalam keadaan susah. Jadi hari ini kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita dengan cara kita manfaatkan nikmat-nikmat tu untuk menolong orang lain. Tolonglah dengan apa cara sekalipun. Kalau tak tahu nak tolong apa, bincang dengan kawan-kawan. Apa yang kita boleh tolong masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Mungkin yang masih stay bekerja, gaji jalan macam biasa, kewangan tu sangat diperlukan untuk setengah orang yang kehilangan pekerjaan. Atau mungkin ada yang mampu membuatkan kawan-kawan kita ceria dalam kesusahan, dalam ketakutan, kan? Kita tolong, kita senangkan hati kawan-kawan kita. Jangan berfikir tentang apa yang kita nak dapat, tapi fikir tentang apa yang kita nak bagi. Baik, itu salah satu daripada benda yang nak disebutkan, yang Nabi SAW jelaskan bahawa itulah perkara yang akan membantu kita nanti, yang akan membantu kita di hari kiamat, di padang mahsyar nanti adalah ketika mana kita melepaskan kesusahan daripada orang lain. Itu yang akan dapat bantu kita. Baik, yang keempat, memudahkan orang yang berhutang. Kita semua mengetahui kebiasaannya orang yang susah ialah mereka yang menanggung bebanan hutang dan tidak mampu membayarnya ketika sampai masa yang ditetapkan. Kadang-kadang kesusahan tersebut disebabkan banyaknya bebanan nafkah yang ditanggung, sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan. Walau bagaimanapun, orang Islam dituntut untuk memberi kemudahan kepadanya. Memberi kemudahan adalah dengan dua cara. Macam mana cara untuk memudahkan orang yang berhutang? Satu, pemberi hutang menangguhkan tempoh pembayaran ke suatu waktu yang dia mampu membayarnya. Ini akan memberikan kemudahan kepadanya. Ia adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Jadi ini perintah dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 280 ni, Allah bagi tahu kalau ada orang berhutang, maka bagi tempoh. Ini salah satu pada kaedah untuk melapangkan hutang. Jadi sebenarnya kalau orang berhutang tak mampu nak bayar, lepas tu kita bagi tempoh, bukan maknanya kita tekut dah, kan? Itu salah satu kaedah yang Islam ajarkan. Ni kita dah bincang itu kan tentang hutang, macam mana kaedah kita nak tolong orang yang berhutang. Kalau ada apa-apa soalan, saya rasa boleh type je kot. Cuma jangan bertubi-tubi sangat lah. Sempat saya jawab satu-satu. Baik, ni kaedah yang pertama, adalah kita bagi tangguh. Baik, kaedah yang kedua, pemberi hutang memaafkan semua hutangnya atau sebahagiannya, atau orang lain memberikan sesuatu supaya dia boleh menghilangkan kesusahannya yang disebabkan oleh tekanan hutang dan nafkah. Memberi kemudahan seperti ini hukumnya sunat dan ia diberi kelebihan yang besar di sisi Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Dan sebaliknya, bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak.
Baik, yang ni hukum dia sunat. Baik, maknanya sekarang ada dua kaedah. Kalau orang berhutang dengan kita, sekarang boleh imagine lah siapa yang berhutang dengan kita. Baik, kalau ada orang berhutang dengan kita, ada dua kaedah. Dua ni, satu hukum dia sunat, satu hukum dia wajib. Baik, yang wajibnya apa? Kalau orang tu memang dalam kesempitan pada masa tu, maka bagi dia tangguh. Contoh sekarang, baik, orang yang mungkin kerjanya harian, dia tak ada pendapatan, sedangkan dia berhutang. Kemudian waktu ni dia tak mampu nak bayar macam biasa. Misal sebelum ni memang dia bayar bulanan-bulanan, misal 200 bulan. Tapi sekarang dia tak dapat income, dia tak ada pendapatan. Jadi dia tak ada duit pun untuk bayar. Jadi sekarang ni untuk penghutang-penghutang pada masa sekarang ni, salah satu daripada cara untuk kita tolong orang meringankan kesusahan ialah tangguhkan peluang, bagi peluang kepada dia untuk tangguh bayar hutang sampai PKP habis. Maknanya sampai selesai, sampai dia boleh mula kerja semula, dan dia bekerja semula. Itu maknanya satu, itu wajib. Jadi maknanya kalau orang tu bagi tahu, saya tak ada income ni bulan ni, PKP ni duduk rumah, saya tak ada pendapatan langsung, boleh dah nak minta tangguh hutang, maka wajib untuk diberikan tangguh. Kalau tak bagi juga, kata tak kira, apa pun itu urusan awak, saya nak duit saya. Macam tu, kalau buat macam tu, baik, sah ke tak sah bayar hutang? Sah. Tapi berdosa. Maksudnya apa? Dia sepatutnya meringankan dan membantu saudara kita, tapi itu kewajipan kita pada masa keadaan sekarang ni, kan? Tapi kemudian dia paksa juga untuk bayar. Maknanya tanpa dia ambil kisah tentang keadaan orang tu. Itu maknanya dia telah pun mengenepikan kewajipan dia untuk meringankan beban hutang kepada saudara dia. Baik. Kemudian yang kedua tu sunat. Hukum sunat ni maknanya kita halalkan. Halalkan terus semua sekali atau halalkan sebahagian. Kena ingat sekali lagi, dalam bab hutang ni kita nak buat apa pun, nak halalkan ke, nak tangguhkan ke, tak mau halalkan ke, nak halalkan separuh ke, itu tidak dianggap jahat. Sebab dia bukannya buat maksiat. Dia adalah hak, kan. Hutang ni, duit tu hak kita. Kita bagi orang hutang, terpulang pada kita, hak kita tu kita nak macam manakan keadaan dia. Cuma kalau boleh, bila kita yang bagi hutang ke orang, kita serasikan dengan penyelesaian yang kita nak buat tu sesuai dengan apa yang syariat ajar. Jadi maknanya salah satunya ialah bila orang tu dalam keadaan susah, bagi tangguh. Atau kita memang tengok dia dalam keadaan susah, kita nak sedekah sikit lah. Jadi sedekah tu caranya ialah potong hutang, kan? Ataupun hutang tak potong tapi kita bagi duit lain, tu terpulang. Itu cara masing-masing, kan? Baik, yang itu hukum dia sunat, kan?